Alright, kita dalam siri Go Click Live. Ini kira episod 1 lah. So kami akan buat live ni secara berkala, mungkin dalam 2 kali seminggu. So malam minggu ni mungkin Selasa dan juga pada hari Jumaat ini. So hari ni meriah sebab kita PKPB yang mana kita ditemani oleh anak-anak lah, anak-anak yang tak dapat pergi ke taska, pergi ke sekolah dan sebagainya. Mereka bersama dengan kita dekat studio kita pada kali ini. So ini saya menjadikan sesuatu yang menarik lah. Sebab kita bukan senang bila kita datang kerja dengan anak-anak berteman kita sekali, tengok kita kerja macam mana. So itu sesuatu yang menarik. Okay, kita terangkan sikit berkenaan dengan perancangan kami Go Click. So Go Click Live ni kami akan bercerita berkenaan, mungkin kami akan review gadget, mungkin kami akan berceritakan tips-tips fotografi, tips-tips editing, videografi dan juga sebagainya. Untuk hari ini kepada anda penonton-penonton, kami akan unboxing satu kamera action camera yang selalunya orang akan panggil action camera ni GoPro lah. Macam mana kita kata kalau kereta pick up, orang panggil kereta pick up apa-apa saja pun dia panggil Hilux. Macam Mi Segera orang akan panggil benda tu Maggie. Macam apa lagi, ubat gigi apa brand sekalipun orang akan tetap panggil dia sebagai Colgate. So macam itulah juga dengan action camera. Orang tak panggil dia action camera, orang tetap panggil dia GoPro. Walaupun GoPro tu sebenarnya adalah salah satu brand daripada banyak-banyak brand action camera yang ada dekat pasaran. Okay, itu untuk Go Click Live. Terlebih dahulu mungkin saya nak kenalkan siapa Go Click Pictures. So kami adalah sebuah company yang kami menyediakan perkhidmatan fotografi dan juga videografi. Di samping kami punya core business dalam videografi, kami juga memberikan perkhidmatan dalam fotografi, studio fotografi, dan design website dan juga sebagainya. Tapi kami memfokuskan kami punya pergerakan bisnes kami lebih kepada videografi, di mana kami banyak membuat penggambaran dan juga video yang berkaitan dengan documentation, berkaitan dengan corporate video dan juga sebagainya. Saya recap sikit projek kami yang sebelum ini. Kami telah ke Sarawak selama 2 bulan. Di sana kami buat documentation berkenaan dengan aktiviti gotong royong bersama dengan NGO My Humanitarian, thanks to Abang Khairul dan juga Dr. Maliki. So kami di sana dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan melalui YB Dennis. So dekat sana kami 2 bulan dekat sana bersama dengan orang-orang kampung di pedalaman Sarawak, yang perjalanan mengambil masa lebih 6 jam daripada Airport Miri untuk masuk ke dalam kampung itu, dan bersama dengan orang kampung untuk mewujudkan satu keperluan asas yang sangat asas. Bukan lagi bercerita mengenai teknologi, internet dan juga sebagainya, tetapi sumber air yang bersih di sana. So 2 bulan kami mengambil masa di sana untuk membina satu sistem saluran air bersih, dan alhamdulillah selepas 2 bulan tim My Humanitarian, tim teknikal dan juga orang kampung sendiri yang kami panggil sebagai local heroes telah berjaya untuk membina satu sistem saluran air bersih dan dapat dimanfaatkan di 2 buah tempat baru-baru ini, di Kampung Umar Akeh dan juga di Sekolah Kebangsaan St. Pius Longstan. So di Sekolah Kebangsaan St. Pius Longstan ni dia memanfaatkan lebih 3 atau 400 orang murid sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Bayangkan di sekolah itu mungkin sebelum ini sukar untuk mendapat air bersih yang konsisten, tetapi sekarang alhamdulillah sistem kita mungkin lebih baik dan sekolah menerima bekalan air bersih yang konsisten sepanjang tahun. Bayangkan, menurut cerita ada satu ketika tu hari sukan, so banyak sekolah yang datang ke kampung tu, tetapi waktu hari sukan tu tidak ada bekalan air yang bersih. So ini menyukarkan pelajar-pelajar, atlet-atlet dan juga guru-guru pengiring untuk menguruskan diri, untuk mandi, untuk masak dan sebagainya. Itu satu kesukaran yang saya rasa kita bersyukur di persekitaran kita, terutamanya di Semenanjung, di Pulau Pinang. Kami di Pulau Pinang
tidak mempunyai masalah gangguan bekalan air bersih yang terlalu kerap berbanding dengan diorang di dekat pedalaman sana lah. So sebelum saya nak review action kamera kita ni, lagi saya akan terangkan macam mana saya dapat action camera ni. Baru saja saya buka dan saya belum lagi buka kotak. So mungkin hari ni kita nak buat unboxing sikit berkenaan dengan kamera ni. Sebelum saya review ini, eloklah saya rasa untuk kita recap sikit apa yang tengah berlaku dekat persekitaran kita. Maknanya isu-isu semasa, apa yang trending, apa yang viral dan juga sebagainya. So saya rasa benda ni, saya bukanlah orang yang pakar dalam ulasan, pakar analisis, pengkritik dan sebagainya. Saya bukanlah mereka. Saya cumalah orang awam yang mengikuti perkembangan semasa dan mengambil tahu hal ehwal semasa. Dan mungkin saya rasa adalah elok untuk saya berkongsi benda ini dengan penonton-penonton, rakan-rakan GoClick, supaya kita sama-sama alert dengan apa yang berlaku dan kita mengambil tahulah apa yang berlaku dekat luar sana supaya kita tidak ketinggalan. Sebab saya pernah terdengar macam bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. So kita kena membaca hari-hari ilmu pengetahuan dan juga isu-isu semasa. So saya kongsikan sikit apa yang saya dapat mungkin daripada pembacaan saya yang tidaklah seberapa banyak ini. Saya kongsikan sikit kepada penonton-penonton. Yang pertama sekali, disebabkan kami juga adalah media rasmi untuk FA Penang, salah satu isu yang berlaku semalam ialah semalam hari Isnin, hari Ahad kita ada game Piala Malaysia. So itu adalah game terakhir di mana semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan bahawa Piala Malaysia akan ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditentukan. So ini amat merisaukan pengurusan pasukan bola sepak yang akan bertanding, terutamanya Pulau Pinang, dan juga kami khususnya sebagai penonton dan juga penyokong pasukan-pasukan dalam Piala Malaysia. Tak kisahlah macam kami di Pulau Pinang, mungkin kami adalah penyokong untuk pasukan Pulau Pinang dan kami juga adalah rakan media rasmi untuk pasukan Pulau Pinang. So ini sangat-sangat merisaukanlah. Kita berharap agar Piala Malaysia ini masih dapat diteruskan walaupun ditangguhkan dan dapat diteruskan secepat mungkin. Kalau kita tengok berita pada hari ini, Astro Awani, penundaan Piala Malaysia, pemain jurulatih tersepit isu kontrak. So banyak kesan sampingan ataupun impak yang berlaku apabila penundaan Piala Malaysia ini. Sebab kita sudah berada pada bulan November, hanya 2 bulan lagi berbaki untuk berakhir tahun 2020. Kita harapkan adalah pemenang Piala Malaysia tahun 2020 sebelum berakhir ini. So penundaan ini juga bermakna pemain-pemain dan juga penyokong-penyokong ternanti-nanti apakah kesudahannya. Macam sekarang Piala Malaysia sudah memasuki fasa suku akhir di mana Pulau Pinang akan menentang UiTM pada tarikh yang belum ditentukan. Begitu juga dengan pasukan-pasukan lain yang JDT, Kedah, apa lagi tim yang saya tak ingat, saya perlu rujuk kepada ni. So saya mengharapkan ada berita baik ataupun ada perkembangan yang baik untuk perkembangan COVID di Malaysia dan juga di dunia khususnya. So itu adalah perkembangan dalam negara. Dalam negara juga COVID-19 perkembangannya, ada cadangan untuk melaksanakan PKPD di seluruh negeri Sabah. So kita mendoakan sesuatu yang baik untuk rakan-rakan kita juga di negeri Sabah, di mana kalau betul berlakunya arahan PKPD, kalau tak silap PKPD ataupun PKP di negeri Sabah, bermakna aktiviti ekonomi non-essential tidak dibenarkan untuk dilakukan di negeri Sabah, dan ini akan mengakibatkan kesukaran mendapatkan pendapatan, kesukaran untuk rakyat Sabah untuk keluar bekerja. Di mana seperti yang kita tahu, di awal PKP pada bulan Mac dan juga bulan April
hari tu semua orang dalam keadaan terkejut, tidak dapat bekerja, hilang punca pendapatan. Di mana sebelum ini mungkin orang yang mendapatkan pendapatan harian, terutama dalam e-hailing, Grab dan sebagainya, tiba-tiba tidak dapat bekerja dan hilang punca pendapatan. So ini sangat menekan. Kami sebagai NGO My Humanitarian juga, waktu awal bulan 3 dan bulan 4 tu, kami berjumpa dengan ramai. Kami mendapat ramai permohonan untuk mendapatkan bantuan. Bantuan yang tidak banyak sebenarnya. Kami cuma menyampaikan 5 barangan keperluan asas yang cuma bernilai RM50. Telur, tepung dan juga sebagainya. So itulah tahap keperluan, tahap kesusahan masyarakat kalau dilaksanakan PKP yang lebih menyeluruh, di mana non-essential business tidak dapat diteruskan. Okey, sebelum saya pergi kepada action camp ni juga, sedikit perkembangan luar negara. Seperti ini apa yang trending lah di worldwide, di mana Joe Biden telah menang election US, mengalahkan Donald Trump. So bagi saya bukanlah penyokong mana-mana, tapi dalam apabila saya membaca pengkritik dan juga penganalisa, kemenangan Joe Biden ini adalah harapan untuk dunia Islam secara keseluruhannya. Sebab masa pemerintahan Donald Trump, seperti mana yang kita tahu, Donald Trump sangat agresif dalam mengiktiraf Israel sebagai Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Itu sangat memberikan gambaran yang buruk kepada dunia Islam. Kemudian Donald Trump juga telah memaksa negara-negara Arab untuk menandatangani perjanjian yang mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. So ini adalah satu perkembangan yang tidak bagus untuk kepada dunia Islam. Kemudian apabila Joe Biden memenangi election US, ini adalah satu, kita harapkan ada perkembangan yang lebih baik berbanding dengan pemerintahan Donald Trump yang sebelum ini. Itu satu bab. Kemudian saya pun baru saya rasa ramai yang tak tahu bagaimana sistem pilihan raya di US. Sesuatu yang menarik sebenarnya, dia berbeza sedikit dengan sistem pilihan raya dekat Malaysia. Dia mungkin mirip kepada Indonesia, saya tak pasti. Tetapi di US, satu undi tak bermakna satu undi, di mana dia dipanggil electoral vote. Dekat sana, kalau contoh kalau wakil rakyat itu menang di bayar lepas, dia mendapat 6 mata elektoral. Tetapi kalau dia menang di kawasan di Georgetown, dia mendapat 20 mata elektoral. So dia tak kira sebagai satu-satu, dia kira sebagai 26 tu. So dia panggil electoral vote. So bagi US, calon perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 270 mata untuk memenangi pilihan raya di US. Okay, cukup untuk isu-isu semasa. Kita pergi kepada review produk.